لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. خير ما أحيي به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلتنا، وإلى أرواح الأموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى أرواح الإمام أبي منصور الماتريدي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة إلى الإمام المرزوق. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, saya syukur berhadir ke kuliah kita pagi yang mulia ini. Saya tak sempat sediakan slide pagi ini, baru balik daripada Sarawak. Jadi kita berpandukan kitab yang ada pada kita ini, iaitu kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi. Yang mengaji akidah kita ini kena hafallah nama kitab. Kalau orang tanya kamu mengaji apa, mengaji akidah, tauhid, kitab apa yang dipelajari, sebut. Sebab ini sebagai tanda kita mengaji kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, siapa yang mengarangnya? Syekh Al-Imam Al-Marzuqi. Kalau sebut perkataan itu pun dah cukup. Al-Imam Al-Marzuqi. Yang itu kena hafalan semula. Kalau orang tanya kita mengaji kitab apa dalam bab tauhid ni, kitab Aqidatul Awam. Apa maksud Aqidatul Awam? Aqidah awam sesuai untuk peringkat orang awam. Sebab tu baik buku ni nipis, sesuai untuk orang awam. Kalau orang awam buku tebal-tebal macam ni, bab fiqah, nanti payah nak faham. Jadi ini orang awam mudah nak faham. Jadi nanti bertambah lagi kitab tebal-tebal sifat 20 juga, tetapi lebih tebal sebab lebih detail. Ini untuk orang awam. Yang mengarangnya siapa? Al-Imam Al-Marzuqi. Qiyud Al-Marzuqi. Kemudian ditanya orang, siapa imam kamu dari segi tauhid, dari segi akidah yang menjadi panduan kita? Maka kita jawab, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tulislah kalau boleh tulis supaya kita tahu. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kalau ditanya orang siapa imam yang menjadi panduan kita dalam bab fiqah, maka kita jawab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau dari segi tasawuf, dari segi ilmu akhlak, ilmu hati ini, jawab saja Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali lah kata kita, Imam Ghazali. Yang keempat, empat saja perlu dihafal. Kalau imam panduan kita dari segi bacaan,
bacaan Al-Quran kan semua di Malaysia ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kita baca yang di seluruh surah masjid di Malaysia lah macam tu. Tapi ada juga nanti ada orang yang baca Maliki Yawmiddin, sepatutnya Maliki Yawmiddin, tapi dia baca Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu dipajang. Kalau kita tak mengaji bab bacaan sebegini, kita katakan salah. Sebab itu moralnya jangan kata orang salah dulu. Sebab kalau orang yang banyak ilmu dia tak terus mengatakan salah. Dhira, dia sepatutnya sirah, tapi dibaca dhiratal ladzina an'amta alaihim. Jadi dha pula, lagi salah. Kata kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepatutnya ghairil maghdubi alaihim. Kenapa kita baca style ini? Tambah lagi surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Nanti ada orang yang baca wad-duha wal-laili idza saja. Nak katakan salah? Tidak, sebab dia punya imam dari segi bacaannya. Maka kita, imam yang kita baca itu mengikut riwayat daripada Imam Hafiz, daripada Imam Asim. Tulis sedikitlah wajah supaya kita fahamlah. 4 benda tu biar kita fahamlah. Riwayat daripada Imam Hafiz, daripada Asim. Boleh nak saya ulang balik supaya kita belajar ilmu ni, bertambah ilmu kita. Imam itu ada 4. Kenapa disebut imam? Itulah rujukan kita. Dalam akidah namanya Imam Abu Hasan. Kalau nak sebut Abul Hasan boleh juga, tapi itu salah Arab. Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau meninggal tahun 332 Hijriah. Kalau orang tanya tahun 337 Hijrah itu kurun ke berapa? Jawab kurun yang ke-4. Tambah saja, tambah. Kalau 300 lebih, tambah 1 je, jadi kurun ke-4. Imam Syafi'i meninggal tahun 150 Hijrah. Itu kurunnya ke berapa tu? Cepat tangkap. Majlis pengajian ni bagus ya. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Tahun tu kurun ke berapa? Awal kurun yang ke-6. Mesti kita yakinlah. Baik. Dari segi akidah tadi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Penting tu tulis Al-Ash'ari itu, nanti diletak di situ Al-Salanjuri, orang Selangor. Mana ada orang Selangor tu Al-Ash'ari satu. Imam dari segi fiqah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 100, mohon maaf, mau silap saya tadi, bukan 150. 150 beliau dilahirkan. Beliau wafat 204 Hijriah. Betul kan Madinah? 204. Itu kurun ke berapa tu? Kurun ketiga. Alhamdulillah. Kemudian dari segi tasawuf, Imam Ghazali. Imam Ghazali, kalau nak tulis Jawi ni Ghazali. Beliau meninggal tahun 505 Hijriah. Kurun ke berapa? Alhamdulillah. Kurun ke-6, awal ke-6. Imam dari segi bacaan pula, daripada Imam Hafiz, daripada Imam Asim. Tulis dua-dua nama itulah. Daripada kita merujuk kepada bacaan riwayat Imam Hafiz. Hafiz, Hafazat, Hafazat, ataupun H-A, mana nak tulis Melayunya? H-A-F-S-H, Hafiz.
Bukan hafaz, bukan that. Hafaz. Imam Hafaz. Yes, H-A-F-S-H. Daripada Imam Asim. A-S-H-I-M. Asim. Cukuplah hafal imam itu. Kalau nak hafal imam besar Masjid Negeri Selangor, Ustaz apa? Ustaz Farhan, imam besar dia lah. Yang lain besar juga, tapi beliau ketua imam. Hafalah Syekh Al-Banjari kita, Syekh Abdul Karim Al-Banjari, dan ustaz-ustaz yang lain. Itu mesti ingat tu. Hafallah sikit ajar. Saya nak bagi tahu macam mana nak tahu kita ni kuat hafazan ataupun tak. Caranya, bangun tidur. Lepas bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Masuk bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berhenti saat, cuba hafal yang tadi itu. Imam dari segi akidah, ada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam dari segi fiqh, Imam Syafi'i. Imam dari segi tasawuf, Imam Ghazali. Imam dari segi bacaan, riwayat daripada Imam Hafaz, daripada Imam Asim. Sebelum urus gigi, kalau hafal yang tu, barulah kau tim. Kalau belum lagi. Imam Safarhan pun masuk. Itu belum lagi lah. Syekh Abdul Karim Al-Banjari pun masuk. Itu masih lagi, belum lagi. Dia masih tak stable lagi. Every morning, once you get up, wake up, terus challenge your mind. Yang penting jangan urus gigi. Kalau 10 minit duduk kat situ, belum lagi hafal. 10 minit duduk kat situ. Pada saat kita baca tadi tak sampai 1 minit. Tambah satu lagi, kalau nak dijawab dari sekitar tasawuf tadi kan Imam Ghazali. Nak tambah satu lagi boleh. Imam apa dia? Junaid Al-Baghdadi. Tulis Imam Junaid, J-U-N-A-I-D, Junaid Al-Baghdadi. Orang Baghdad. Baghdad kat mana? Dekat Perak, Iraq. Ingat Perak tadi? Dekat Iraq. Dekat Iraq, yang negeri Saddam Hussein dulu tu. Boleh lah. Supaya bertambah iman kita. Apa yang kamu dapat daripada kelas Tauhid Ustaz Mahathir? Paling kurang kita, ni tak pernah dengar lah. Jadi tambah ilmu kita. Baik. Hari ini kita sila. Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan dia pembawa akidah dengan sama. Mereka sama, cumanya kita tak ikut aliran dia sangat. Sebab itu untuk madhab Hanafi. Kalau nak letak nanti boleh, tapi kita majoriti kita mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam kurungan boleh juga nak tambah, tulis Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab kenapa saya tidak sebut nama beliau tadi? Memang beliau juga yang membawa sifat 20 dan beliau yang menambah sifat ma'nawiyah. 7 tu beliau yang tambah. Cumanya aliran itu banyak diikut oleh orang madhab Hanafi. Adapun kita madhab Syafi'i Al-Ash'ari. Jadi bagus juga ada letak 2 imam tadi, tapi kita bezakan. Madhab Syafi'i banyak mengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau madhab Hanafi, Abu Mansur Al-Maturidi. Hafalkan nama-nama ni. Kalau kita hafal nama orang-orang salih ni, ingatan kita kuat. Kalau kita hafal nama-nama penyanyi, ingatan kita tumpul. Sungguh. Sama juga kalau kita lihat benda-benda yang baik, contoh kita lihat masjid, Al-Quran, guru-guru yang soleh, insya-Allah kuat ingatan. Tapi kalau lihat benda yang tak elok, tumpul. Sebab itu, mohon maaf ya,
Jangan lihat najis setelah buang najis. Najis sudah dilihat, sebab dia menumpulkan fikiran, menumpulkan ingatan. Dan jangan lihat benda itu, benda yang kita punya itu, jangan dilihat. Bukan saja boleh kalau nak cuci lah, tapi lihat jangan. Oh je jangan. Kecuali anak-anak tak apalah, kita nak cuci kencing dia apa semua tu, itu boleh menumpulkan ingatan. Satu lagi, petua orang tua-tua, kalau pergi kubur, jangan tengok nama orang yang ditulis dekat situ, unless kita mencari nama, unless dan kita nak tahu ni kerabat kita, tak apa boleh, tapi jangan dihafal, dihafal. Itu betul orang tua lah, saya tak jumpa hadis lagi. Tapi yang guru-guru kami sebut, yang tadilah najis yang dilihat, mohon maaf kemaluan yang dilihat, benda-benda yang tak elok jangan dilihat. Hatta patung-patung jangan dilihat. Kalau dulu dekat Batu Kif tu, kalau daripada Kota Damansara ni, buat macam ni sikit, jangan dilihat sebelah kiri tu, tapi jangan pula pejam mata, nanti kereta depan tak dapat dilihat. Setiap kali kita lalu dekat tempat-tempat macam ni, sunat kita lajukan langkah kita. Kalau kita boleh laju berjalan. Kalau naik kereta, tak ada lah dalam kitab kata sunat menekan minyak, rem, tidaklah. Tapi qiyasnya tadi, kalau laju berjalan kaki, maka nak lajukan kereta, tekan minyak. Itu memang begitu guru kita pesan. Sebab tempat-tempat ini tidak berkat, tidak berkat tempat-tempat sebegini. Sebab itu, siapa yang pergi dekat Mina, ada satu tempat namanya Wadi Hashir. Ni yang nak pergi haji ni kan, ada satu tempat dekat Mina tu namanya Wadi Hashir. Di situ Nabi pesan dengan sahabat, kalau kamu lalu dekat kawasan itu, hendaklah kamu kelubung, pakai kelubung macam ni, dan jangan lihat dan lalu ia dengan menangis-nangis. Berjalan itu dengan jalan yang laju, sebab di situ dulu tempat Allah telah pernah membinasakan tentera Abraha dan tentera-tenteranya yang disebut dalam surah Al-Fil tu kan, sampai mereka itu faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan seperti daun yang dimakan ulat, maksudnya teruk sangatlah. Begitu. Kita lalu kat situ supaya kita jangan, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab. Begitu. Tempat-tempat dekat ni jangan lalu, jangan kalau boleh jangan dilawati. Kalau nak melawatinya dalam bas sajalah. Tu tempatnya, terus tekan minyak laju-laju. Gitu kan. Saya begitu kalau saya dah duduk dekat Batu Kif tu, saya tekan minyak. Itu kalau saya bawa slow, tapi kalau lalu kawasan tu saya akan ambil paling sebelah kanan. Tapi keajah ma'ajah, datin-datin saya nak peringat, bila masuk yang sebelah kanan jangan juga slow motion, nanti jadi dosa lagi. Sebab orang kat situ semua laju, kita pula takut dekat situ, tapi slow jangan. Itu zalim namanya. Sebab situ memang tempat untuk laju, nanti orang bersusun 20 kereta kat situ. Jadi kita tadi nak takut dekat situ supaya nak lari daripada ada yang kat situ, tapi buat dosa lagi dengan orang. Kan nanti orang sebut marah-marah lagi. Kalau marah tak apa macam, tapi keluar perkataan pelik-pelik kat mulutnya. 40 orang sebut, nanti kena lah. Bila itu kesan saya lah. Jadi sesuaikan di tempatnya dan keadaannya. Baik, sudah kita faham itu tadi. Mari kita mengaji kitab ini. Hari ini saya baca banyak sedikit supaya ada kesinambungan. Saya ulang balik yang dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 13. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Saya memuji kerana saya pakai kitab ni, saya pakai apa dia tulis kan. Kalau saya sendiri translation yang itu, saya pakai translation saya. Saya memuji dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Siapa saya di sini? Imam Al-Marzuqi. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh jangan tulis SWT, kita tulis Subhanahu
Ta'ala. Kalau dalam komputer sekarang dah ada simbol yang lebih elok. Siapa itu Allah? Nama Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, kita terjemah itu pemurah, dan Ar-Rahim, yang selalu berbuat kebaikan. Masya Allah. Allah itu, apakah nama asal Allah ataupun tidak? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan nama asal itu Allah, bukan datang dari perkataan yang lain. Tetapi ada juga ulama katakan bukan, itu adalah kalimah mushtaqah, kalimah yang diambil. Asalnya bukan Allah tetapi ilah. Ilah, alif lam ha, ilah, ilahun, Tuhan. Kemudian ditambah alif lam kat depan yang mengaji bahasa Arab. Alif lam tu maksudnya alif lam al-ma'rifah, yang dikenali. Jadi ilahun depan tu ditambah dengan alif lam, jadi Allah. Tadi ilahun, Tuhan. Apa itu Tuhan? Apa sahaja Tuhan? Tuhan itu mungkin yang disembah oleh orang Cina itu, ataupun orang India, orang Dayak, orang Hegel, orang whatever yang nama Tuhan itu. Tuhan itu mungkin namanya apa? Berhala. Mungkin namanya patung. Patung itu pula boleh daripada batu, itu namanya sonam. Boleh daripada kayu, itu namanya sonam. Tapi ada juga orang musyrikin dahulu, mereka menyembah patung daripada makanan. Makanan dia dibuat bentuk jadi patung. Itu yang sekali Sayyidina Umar ketawa. Orang tanya, beliau dah Islam lah. Ya Amirul Mukminin, kenapa tuan ketawa? Wahai Umar, bukan belum jadi Amirul Mukminin. Wahai Umar, kenapa kamu ketawa? Saya teringat zaman jahiliyah dahulu, dia kata. Apa? Waktu tu saya lapar. Jadi saya tak ada makanan, saya ada Tuhan saya. Kan Tuhan daripada makanan tadi. Saya pun lapar sangat. Ini makanan, ni nak makan ke tak? Nak dimakan dia Tuhan. Kalau tak makan lapar, ni makanan. Akhirnya hilang pertimbangan saya dengan Tuhan. Saya kepok tangan kanan Tuhan, saya pun makan tangan dia. Dan makanan Sayyidina Umar ni, bila makan kecil makanan tu, belum lagi puas makan, saya kepok lagi tangan sebelah kiri Tuhan itu. Saya pun makan. Tinggal Tuhan tak bertangan. Maka saya kepok lagi kaki kirinya dan kepok kaki kanannya. Jadi Tuhan tak ada kaki, tak ada tangan. Masih lagi perut lapar, saya kepok kepalanya dan saya makan kepala Tuhan. Nampak sedap dan bernafsu, saya hantam semuanya. Maka Tuhan saya hantam makan, dia kata. Lepas tu dia suka pasal dia yang sembah Tuhan, akhirnya Tuhan kena makan. Jadi mana yang dikatakan berkuasa Tuhan itu yang dia suka tu. Baik. Jadi apa pandangan ulama? Ada dua pandangan tadi. Allah memang dah Allah dah. Allah tu memang nama Allah. Satu lagi tidak, asalnya nama ilah, tapi oleh kerana Tuhan itu dikenali. Alif lam tu kalau yang mengaji bahasa Arab namanya alif lam al-ma'rifah. Al-ma'rifah dia nun yang dikenali. Contoh dalam bahasa Inggeris kita sebut apa tu ya? The kat depan tu kita sebut apa? I have a school. Saya ada satu sekolah. Banyak sekolah, that could be mine, that could be mine, that could be mine. Tapi the school is apa dalam bahasa Inggeris tu tak ingat saya. Specific noun dengan non-specific noun. Dia panggil gitu Saya ada sebuah sekolah, banyak hak mana satu ni. Saya pun sekolah ni, the school is that. I have a friend, saya ada seorang kawan. Mana? Bang Haji boleh jadi, Syekh boleh jadi, ni boleh. Saya sebut the friend of mine is. Memang kita dah pastikan. Oleh kerana hanya Tuhan Allah itu yang memang berkuasa, sebab itu disebut Allah. Bagi pendapat ulama kedua katakan alif lam al-ma'rifah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Allah itu adalah memang kata Allah, bukan daripada mana-mana diambil Tuhan. Itu pendapat lebih kuat lah. Tapi saya bicarakan tentang pendapat ulama.
Daimil ihsani, selalu berbuat kebaikan. Kita buat maksiat pun, mohon maaf ya, kenapa orang yang bukan Islam itu kaya? Jawabnya mudah je kalau orang tanya kita. Satu penting mengenai akidah ni. Sebab Allah bersifat Ar-Rahman. Kan saya sebut hari itu. Bezakan Ar-Rahman untuk orang Islam dan bukan Islam. Ar-Rahim, penyayangnya Allah hanya untuk orang Islam. Sebab itu orang bukan Islam boleh kaya daripada kita. Tidak adil kat Allah? Tidak. Dia ada hukum. Dia ada hukumnya apa? Man jadda wajada. Siapa yang nak bersungguh, dia dapat. Mereka bersungguh belajar, dapatlah mereka pandai. Mereka bersungguh buat bisnes, so mereka jadi orang yang dapat profit. Begitu dah. Jadi tetapi tidak dibagi nikmat Ar-Rahim pada mereka. Apa nikmat Ar-Rahim? Nikmat Islam, nikmat bertambahnya iman. Ustaz, orang yang Islam tapi dia minum arak, mohon maaf ya, dia dengan Masya Allah maksiat, tapi kenapa dia bahagia banding dengan tok-tok guru yang kuat agama ni? Begitulah tahap ekonominya, begitulah tidak kaya. Betul. Tetapi harus kita ingat, Ar-Rahman juga untuk orang yang Islam yang bukan taat. Baik beza tadi kan? Ar-Rahman ini luas. Ar-Rahman ini untuk orang Islam dan bukan Islam. Ar-Rahman juga untuk orang yang taat dan orang yang tidak taat. Sebab itu kita heran orang yang melawan Allah, orang yang buat maksiat, mereka lebih kaya, mereka lebih bahagia. Jangan. Allah bagi hanya dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim tidak. Tiga, Ar-Rahman tidak berkekalan, Ar-Rahim berkekalan. Sebab itu Allah bagi kaya kerana sifat Rahman Allah, tapi belum tentu kaya itu berkekalan. Mau tak mau, orang yang kaya itu nanti akan mati. Siapa yang mewarisinya? Kalaulah ada harta lagi, anak dan isterinya. Begitu juga cantik. Cantik itu sekejap je. Umur 20 lebih tahun, cantiklah. Tengok muka, 5 orang datang meminang kita sebut itu kan. Kerana mukanya paling cantik dekat kampung Pinang Sebatan tu. Dan ketika umurnya 17 tahun. Tetapi ketika umurnya 71 tahun, cantik dalam umurnya lah, tapi bukan cantik dari segi umumnya. Umurnya cantik lah waktu tu, tapi dari segi umumnya tahap itu dah tak cantik. Sebab orang sudah confused melihat mukanya. Hajah ni ketawa ke, gembira ke, sedih? Tak ada beza di raut mukanya, kerana sudah banyak kedut-kedut. Mohon maaf ya, dulu ya Allah kulitnya bila dia ceria nampak gigi suwingnya. Mohon maaf ya. Tapi ketika sudah berumur begitu, dia ni gembira ke sedih? Nak kena topong elok-elok. Sebab mana satu mata, mana satu kulit kedut. Mohon maaf. Kita berubah. Kita berubah. Itu namanya hadis berubah. Dan nama dalam istilah fiqh juga mungkin. Ini saja kita introduce awal-awal. Nanti bila kita masuk perbuatan panjang, kita jadi faham. Terus, falhamdulillahil qadimil awwali, segala puji bagi Allah yang maha qadim, tidak ada permulaannya, yang maha awal. Hari itu kita ingat tak? Alhamdulillah, itu pujian kepada Allah. Bila disebut alif lam tu, itu namanya alif lam al-istighraq. Alif lam al-istighraq. Al-istighraq maksudnya yang tenggelam. Bila tenggelam, benda ni bila dah tenggelam, habis tenggelamnya. Semua tenggelam. Bila sebut semua tenggelam, bila sebut semua tu banyak. Bila sebut banyak, semua puji-puji Allah ni hanya untuk Allah. Macam mana tu Ustaz? Macam mana nak faham? Mesti kita faham dulu, puji itu ada 4. Ni saya ulang balik, yang ni takut lupa. Ingat tak? Puji itu kan ada 4. Satu, puji qadim kepada qadim. Yang catat dulu tahulah. Yang ambil daripada
apa slide dulu. Kalau di study tahulah, puji qadim kepada qadim, Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua, puji qadim kepada hadis. Hadis ingat hadis itu makhluk. Allah memuji makhluknya. Ni'mal abdi. Nabi Saleh itu dipuji oleh Allah sebaik-baik hamba, kerana dia orang yang saleh. Yang ketiga, puji makhluk kepada Allah. Kita dapat rezeki datang daripada Allah, alhamdulillah. Itu namanya puji hadis kepada qadim. Istilah je mungkin takut kita silap, tapi maknanya Pak senang saja. Pertama, Allah memuji Allah, Allah memuji dirinya. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. Yang ketiga, makhluk memuji Tuhannya Allah. Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Contohnya Abang Haji sedap baca Quran, saya pun puji, sedapnya suara Abang Haji. Saya memuji siapa tu? Saya memuji makhluk. Nah, itu puji yang paling bawah sekali. 4 puji di situ. Nah, sebenarnya kita sebut segala puji itu bagi Allah. Ustaz, tadi bukankah Ustaz memuji Pak Haji itu? Pak Haji itu bukan Allah. Kenapa Ustaz kata semua puji tadi 4 tadi adalah milik Allah? Memang betul. Tengoklah, saya memuji Pak Haji tadi, zahirnya saya memuji Pak Haji kerana suaranya sedap. Siapa yang bagi suara pada Pak Haji tadi kalau tidak Allah? Hakikatnya saya memuji Allah. Cantik tudung Mak Ajah hari ini. Nah, sama sedondon dengan baju saya. Macam mana kita boleh sedondon hari ini? Dan baju Mak Ajah kita ni, mohon maaf saja. Saya tengok tadi dapat idea sedondon baju. Kami tak ada bercadang hari ini, cantik tudung Mak Ajah. Bukan kerana sedondon dengan baju saya, tidak. Cantik tudung Mak Ajah. Saya memuji apa tu? Saya memuji tak bahasa biasa dulu, jangan kaitkan dulu. Jangan serius sangat. Bahasa biasa. Saya memuji tudung Mak Ajah. Saya memuji apa? Saya memuji tudung. Jawab dengan ringkas. Saya memuji tudung. Tudung itu makhluk ataupun tidak? Makhluk, sebab ia datang daripada kapas. Kapas itu adalah datang daripada Allah. Maka saya sebenarnya memuji siapa sebenarnya? Memuji Allah. Ataupun saya kata, ya Allah, cantiknya pattern tudung Mak Ajah. Jadi tudung ini pattern. Siapa yang buat pattern itu? Designer, manusia. Yang bermakna saya memuji designer itu. Tapi sebenarnya siapa yang bagi ilmu menjahit kepada designer itu? Allah. Zahirnya saya memuji tudung, zahirnya saya memuji pattern dan designer, tetapi hakikatnya memuji Allah. Itu yang disebut segala puji itu milik Allah. Maka hebatlah Allah ni. Al-Qadim yang tidak ada permulaan. Ini baru kita masuk tajuk tu. Wal awwali yang tidak ada pengawalan. Nanti kita beza apa dua maksudnya. Al-akhiri yang maha akhir, al-baqi yang kekal tanpa ada perubahan. Bila tahawuli, sebab Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah bukanlah datang daripada kecil jadi baby, naik, growing up, jadi tidak. Allah pun lagu itulah. Pun tu pun tak ada. Lagu kita pun tak tahu. Jangan fikir-fikir tentang Allah. Kita ni sebelum saya jadi begini ni, saya lahir dulu daripada perut mak. Sebelum itu saya seperti katak berudu. Saya dan kita semua seperti katak berudu. Apa tu? For proses fertilization, kan? Sperm. Kan sperm tu seperti apa? Katak berudu ya. Dia ada ekor kan. Dia melanggar over. Mati. Orang lain je. Syukur itu bukan kita. Kalau tak mati kita. Syukur gitu. Kan dia 2 million sekali, mohon maaf cerita sains sikit, sekali lepas tu 2 million. Ada yang ni bekak mata dia ni. Itu yang kadang-kadang anak tu lahir tidak sempurna. Ada yang bercakap juga, putus ekor sperm tu tadi.
Tetapi kita, Masya Allah, perjalanan yang panjang itu dalam tiup Fallopian ni, lupa saya dah. Di fallopian tu berjalan di situ, nak sampai ke ovum tu belum tentu selamat. Nak penetrate ovum tu, meninggal terus. Dari lain, putus ekor, berlangkah sama sendiri. Ada seekor saja yang selamat. Dia boleh masuk dalam tu. The only one. He is the best among the best. That the best is none other is you and me. Sebab itu kita syukur. Dalam 2 juta tadi tu kita lah tu. Kita. Sebab itu jangan mudah rasa, ya Allah, apa saya ni. Tak. Allah dah pilih kita di kalangan 2 juta. Jadi itu kita lah ni. Pasal itu mesti syukur banyak-banyak. Apa yang Allah bagi kat kita ni, syukur banyak-banyak. Kalau tidak, lemas dalam fallopian dulu. Tahun-tahun lama-lama dulu. Jadi ubah kita daripada ekor tadi tu. Dan tadi kan ada prosesnya kan, human embryonic processes tu kan. Akhirnya jadi zygote, last jadi fetus ke zygote dulu, tak ingat saya. Fetus, kemudian zygote, kemudian newborn baby. Jadilah kita membesar. Kita yang berubah. Akhirnya nanti kita jadi kuat. Kemudian bila dah tua jadi bongkok. Kalau bongkok lah, tak pun dah jadi lemah. Kemudian meninggal. Itulah kita manusia berubah. Allah tidak begitu. Thumma salatu wassalamu sarmada. Kemudian salawat dan salam sejahtera semoga selamanya. Salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat ada 3, ingat tak itu? Salawat daripada Allah kepada Nabi, salawat daripada malaikat kepada Nabi, salawat daripada kita kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi translatekan merahmati Nabi. Kan kita baca salawat selalu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Translatekan, ya Allah, rahmatilah akan Nabi Muhammad. Sebab Allah bersalawat dengan Nabi bermakna Allah merahmati Nabi. Kalau malaikat bersalawat ke atas Nabi, maksudnya apa? Para malaikat mendoakan akan ketinggian maqam Nabi. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, betul-betul salawat, Allahumma salli ala Sayyidina, itu salawat kita itu. Apa maksudnya? Ya Allah, ini jasa Nabi pada kami, maka kami bersalawat ke atas Nabi. Sebenarnya salawat itu apakah akan meninggikan martabat Nabi? Betul, satu. Tapi sebenarnya dia lebih kembali pada kita. Manfaatnya lebih kembali kepada kita. Sebab siapa yang bersalawat sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali maksudnya Allah memberi pandangan rahmatnya 10 kali. Jadi sebenarnya kalau kita bersalawat kepada Nabi ini, Nabi tidak perlu disalawat. Tak apa, sebab memang Nabi dah mendapat martabat yang tinggi. Sebab Allah sendiri yang angkat Nabi. Sebenarnya kita bersalawat pada Nabi ini bukan nak tolong Nabi, nak tolong diri kita. Sebab makin banyak kita bersalawat, makin tinggi martabat kita. Jadi banyak nak bersalawat. Salam, macam mana nak bagi salam Nabi? Dalam solat tu lah, kena banyak solat. Boleh bagi salam pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Itu salam pada Nabi dah tu. Assalamu alayka. Apa dibayang kita waktu tu? Jangan bayang roti canai, dipasukan oleh kenduri roti canai. Bayangkan Nabi. Paling tidak bayangkan maqam Nabi. Maqam Nabi kita menyebut tu. Kalau siapa yang belum lagi mimpi jumpa Nabi, mana tahu bayang muka Nabi kan. Kalau tak pun, yang kita belajar dengan ustaz-ustaz kita, Syama'il Muhammadiyah tu, sempurnanya Nabi, bayangkan sempurnanya Nabi depan kita, baru rasa sedap. Kalau tak sedap, Assalamualaikum. Baru kita baca menghormat salam sejahtera ke atasmu. Seolah-olah Nabi kat depan kita, seolah-olah. Jangan bayang-bayang pula, seolah-olah. Bila Nabi depan kita ni, ya Allah, duduk kita solat. Itu seolah-olah.
Jadi nak bagi salam pada Nabi macam mana? Dalam sembahyang tadi baca Assalamualaikum. Lepas dua sembahyang boleh tak? Boleh. Macam saya cerita hari itu kan, cerita dalam kitab Masaihul Ibad, cerita Syekh Abu Bakar. Ingat tak ingat? Syekh Abu Bakar tak ingat saya terlupa. Astagfirullahaladzim. Ibnu Mujahid, Syekh Ibnu Mujahid yang cium kening Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Asyibli, Syekh Abu Bakar Asyibli. Jadi salam pada Nabi ada dua cara. Satu dalam sembahyang kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi. Jadi assalam tadi kan. Yang kedua, apa dia yang diamalkan oleh Syekh Abu Bakar Asyibli selepas beliau solat dan nak angkat daripada tempat solat tu, apa beliau baca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dia pun tunduk mukanya ke bawah, dia menghadirkan seolah-olah Nabi di hadapannya. Lalu beliau mengatakan Salamullahu alaika ya Rasulullah. Itu amalan beliau. Kita nak amal boleh tak? Boleh. Tapi dia amal bila ni lah sebelum kita nak balik. Maksudnya lepas salam wirid cuma sekali itu kita pun buat. Selalunya kalau berjemaah di masjid tak sempat nak buat. Kalau di rumah tu sempat kita buat. Boleh tak boleh buat benda tu? Boleh, sebab pernah dibuat oleh Syekh Abu Bakar Asyibli, seorang ulama yang meninggal pada kurun yang keempat lama yang sama dengan Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari. Ya. Ada nak tanya? Salamullahi alaika ya Rasulullah. Ada juga orang ulama katakan sallallahu alaika ya Rasulullah. Dua-dua boleh. Nak baca salamullahi alaika ya Rasulullah boleh, ataupun sallallahu alaika ya Rasulullah. Kalau salamullahi alaika, salam sejahtera daripada Allah ke atasmu wahai Rasulullah. Kalau nak baca sallallahu, bukan hiya, Allah bersalawat ke atasmu wahai Rasulullah. Dua-dua boleh. Saya ulang balik. Yang pertama, salamullahi alaika ya Rasulullah, tapi syarat yang pejam mata lah. Yang kedua, sallallahu alaika ya Rasulullah. Tolong datang jumpa saya nanti lepas majlis ni. Kalau ragu-ragu barisnya, tunjuk dengan saya tengok betul tak betul supaya jangan silap beramal. Baik. Mari kita sambung. Ala Nabi khairi man qad wahada. Salawat ni kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai orang yang terbaik yang mengesahkan Allah. Sebab apa? Sebab Nabi paling kenal Allah. Orang yang paling bagus tajwidnya macam mana? Apa beza kita dengan guru kita? Bezanya ialah ilmu. Ilmu nak mengenal Allah namanya ilmu tauhid. Makin tinggi ilmu tauhid seseorang itu, makin